Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazir, saya orang Kedah. Hari ini saya ingin berbicara tentang The Greater Kedah. Ini adalah video yang keempat yang saya buat mengenai dengan ulasan saya mengenai dengan The Greater Kedah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa galak sangat buat ulasan mengenai dengan Greater Kedah ni? Sebabnya pertama, saya anak Kedah dan saya ingin melihat negeri Kedah maju. Jadi yang kedua, saya pun masih tak faham tentang kandungan ataupun hala tuju sebenarnya The Greater Kedah ni. Semalam bila kita teliti, kita baca ucapan dan juga ulasan-ulasan melalui berbagai saluran, dokumen, media arus perdana dan juga media sosial, saya dapati saya tertanya-tanya kenapa digunakan istilah The Greater Kedah. Sedangkan kita ada pilihan untuk menggunakan dalam bahasa Melayu, mungkin yang lebih dekat adalah Kedah Raya. Dulu ada Melayu Raya kan. Ini Kedah Raya, maknanya luasnya jajahan takluk negeri Kedah. Itu satu persoalan. Sedangkan bahasa ataupun yang saya dapat faham, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni begitu sensitif dengan penjajah. Negara China, kebar bendera negeri China pun jadi satu isu. Jadi bila kita sepatutnya menggunakan bahasa ibunda kita, bahasa resmi negara, bahasa Melayu, jadi tak payah guna The Greater Kedah. Jadi itu satu persoalan yang bermain di fikiran saya dan juga sebahagian daripada rakyat yang mempunyai critical mind. Yang kedua, saya juga tertanya-tanya dari segi dia punya kerangka tu. Bila kita tengok dia punya penjelasan tu, seolah-olah nak tuntut pampasan air, pampasan tanam padi. Dan itu sebenarnya dia punya fokus dia. Bukan sangat dari segi nak memajukan, dari segi menyediakan tenaga mahir dalam bidang TVET dan sebagainya. Mungkin ada sedikit yang tak menjadi satu keutamaan. Katanya cadangan nak buat Universiti TVET. Itu satu usaha yang bagus. Tetapi saya nampak ada percanggahan daripada apa yang disebut oleh penasihat SG4 Negara-Negeri SG4 Tuan M, yang mengatakan bahawa sepatutnya diberi keutamaan kepada bidang pertanian komersial. Dan saya tambah lagi, pertanian berteknologi tinggi. Maknanya kita bersawah, tanam padi, tapi padi yang bervarieti tinggi. Hasilnya mungkin lebih daripada 12-15 tan. Jadi pendapatan tinggi dan menjadi KDNK yang tinggi kepada kerajaan negeri. Jadi tidaklah kita terikat dengan bila nak naik KDNK mesti buat industri. Sawah semua mesti ditimbus, jadikan kilang, barulah pendapatan negeri tinggi. Saya rasa itu pendekatan konvensional. Kalau kita nak kata pendekatan baru, sepatutnya tanah-tanah padi kita kekalkan tapi kita tingkatkan produktiviti. Kemudian ada tanah-tanah terbiar itu, okey, kita majukan dengan industri. Jadi pendekatan ini saya tak nampak diberi keutamaan oleh pimpinan negeri Kedah pada masa ini. Apatah lagi kalau kita tengok pengurusi jawatan pelaburan, industri, teknologi dan inovasi begitu beria-ia mengatakan bahawa untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, kawasan industri, sawah mesti jadi industri. Jadi yang ini yang saya nampak macam bercanggah dengan nasihat daripada penasihat SG4 Tun M. Itu persoalan-persoalan yang bermain di fikiran rakyat. Dan satu lagi kita tengok yang ditunjukkan sekarang ini padi huma. Di depan rumah Menteri Besar pun ada lebih kurang suku ekar ditanam padi huma dan baru ni dibuat perasmian. Dibawa satu mesin kecil. Adakah ini termasuk dalam sebahagian daripada The Greater Kedah ataupun Kedah Raya? Dan yang saya pelik, agensi yang sepatutnya bertanggungjawab ataupun memajukan padi huma ni, umpamanya agensi pertanian, tidak dikedepankan. Ataupun sepatutnya mungkin GLC negeri, Kedah Agro, itulah yang patutnya memainkan peranan utama. Tetapi yang itu tak nampak. Jadi itulah yang menjadi tanda tanya kami rakyat ini. Kemana pergi Kedah Agro, kemana pergi Jabatan Pertanian, yang sebenarnya Jabatan Pertanian ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi boleh saja dijalinkan hubungan yang baik dan memajukan varieti padi yang memberi keuntungan. Dan kita mempersoalkan juga, adakah padi huma ini satu bidang yang berdaya maju? Kalau nak hasilkan padi huma, siapa nak beli? 1 kilo berapa? Kos pengeluarannya berapa? Kalau kosnya pengeluarannya sampai RM10, siapa nak beli?
Jadi adakah ini hanya untuk tunjuk-tunjuk, untuk orang kata apa, pameran dan sebagainya, tu okeylah untuk tarik pelancongan, itu lain cerita. Tetapi kalau nak jadikan satu bidang usaha, akan diusahakan oleh orang kampung, adakah ia akan menguntungkan? Jadi itu saja pendapat, pandangan pada petang ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Niat kita adalah untuk memajukan negeri, rakyat mendapat faedah, bukan setakat retorik, bukan setakat tukar kulit ataupun tukar tahun daripada 2035 kepada 2050. Tambah lagi 15 tahun. Jadi mudah-mudahan kita dapat bekerjasama dengan kerajaan pusat, memajukan, kita menyokong Madani. InsyaAllah Malaysia jadi great, Kedah pun great. Jadi campur semua 14 negeri, semua pakai grip belakang. Jadi kita pun seronok. Orang Perlis seronok, orang Kedah seronok, Pulau Pinang pun seronok. Rakyatnya harmoni, sejahtera. Kos sara hidupnya mampu ditanggung oleh semua ahli keluarga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.